Menarik Isnin 19 September 2022. Kejayaan manis inspirasi anak muda. Ibu bapa adalah pendorong kejayaan tanpa henti. Indahnya negaraku Malaysia menyatukan semua. Maduku terpaling kalut bersama pelakon-pelakon hebat kesayangan ramai. Itu antara yang menarik untuk kami paparkan pada hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini pada pagi ini, Isnin. Kita mulakan minggu baru di hari yang baru ini. 19 September, 3 hari dah kan kita bercuti. 16, 17, 18. Mungkin hari ini bila nak gerak anak pergi sekolah tu, seksa, cik. Tu dia. Geram. Dan Pengalaman sendiri. Kita semangat. Tiba kat dia nak bangun sekolah tu, Allahu Akbar. Okey. Biasalah dah 3 hari. Sakit. Tak ada bangun mandi. Itu antara cubaan. Untuk meneruskan cuti hari keempat. Betul. Dan mungkin ada juga yang lajakkan cuti kan pada hari ini juga sebab nak elakkan semalam jalan raya juga dilaporkan sesak daripada mereka yang nak pulang, tak kisah dari selatan ke utara ke pantai timur ke, semua pun memang perlu berhati-hati. Saya tengok story pun ada yang sampai 2-3 pagi masih lagi sesak di atas jalan raya lah. Betul. Jadi mungkin hari ini betul-betul menguji untuk kita memulakan hari pada hari Isnin. Sebab itulah Fariha berpakaian serba biru pada hari ini kan. Saya memang suka kadang-kadang biru, kadang-kadang hijau, kadang-kadang merahkan diri. Dia macam pasukan. Macam tu. Ceria lah. Okey, banyak perkongsian yang kami nak bawakan pada hari ini dan kita nak teruskan perkongsian inspirasi lah dari masa ke semasa kan. Sebab ini berkenaan dengan bidang pendidikan dan juga dipelopori oleh suku kaum orang asli. Betul. Yang telah pun berkelana keluar negara dan ada kisah yang hebat untuk dikongsikan bersama dengan kita. Juga masih lagi mengambil semangat Hari Kebangsaan, Hari Malaysia ini. Betul. Ini inspirasi yang perlu diangkat oleh kita rakyat Malaysia kan, apabila kita mencipta kejayaan yang luar biasa di luar negara, apatah lagi ini membabitkan suku kaum orang asli Semai di Perak katanya. Alhamdulillah dapat beasiswa semuanya meneruskan pelajaran sekarang untuk reka bentuk bandar Reka bentuk bandar di London. Betul. Okey, kita nak berkenalan terlebih dahulu. Kita kenal dulu siapa sebenarnya Sherry Suki. Sherry Suki. Richie the Umpul. Melihat figura gadis manis ini, Sherry Suki adalah berketurunan orang asli etnik Semai berasal dari Beherang Ulu di Tanjung Malim, Perak. Berumur 23 tahun, dia baru saja menamatkan pengajian ijazah sarjana muda perancangan bandar dan hartanah di Bartlett School of Planning University, College London, sebuah universiti terkemuka di dunia yang menduduki tangga ke-8 dunia. Lebih membanggakan, dia merupakan graduan orang asli pertama dari Semenanjung Malaysia yang telah menerima anugerah ijazah kelas pertama universiti tersebut. Anak jati kaum Semai ini terdahulu mendapat keputusan cemerlang 10A dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Kemudiannya mendapat tawaran pengajian di Kolej Mara Seremban dan juga mendapat beasiswa MARA di bawah program pembangunan bakat muda. Selain mahir bertutur bahasa orang asli Semai, Sherry juga fasih dalam bahasa Inggeris dan Mandarin. Tidak pernah membayangkan dirinya akan belajar lebih daripada 10,000 km daripada rumah. Dia begitu aktif menyertai kegiatan di dalam dan luar kampus, termasuk menyertai anggota Royal Town Planning Institute. Terbaru, Sherry kini mendapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran peringkat ijazah sarjana di dalam bidang yang sama. Kejayaan yang dikecapi wajar dicontohi dan menjadi inspirasi buat semua golongan tanpa mengira bangsa dan agama. Baik, itu dia, ya Allah, kejayaan demi kejayaan anak Malaysia di luar negara. Dan ini kita bawakan cukup membanggakan, itu Sherry Suki. Pagi-pagi kita dah kejut dia bangun. Tak boleh tidur ni. Ini bukan setakat pagi ni. Ni awal pagi sangat ni kan. Di sana 2.30 pagi kabarnya di Euston, Central London. Sherry, selamat pagi. Selamat pagi. Hello, selamat pagi. Alah, seorang ngantuk Okey, terima kasih bersama kami di Malaysia hari ini. Tadi kita dah tengok sikit kan, berkenalan sikit dengan Sherry. Okey, Sherry, mungkin boleh ceritakan jugalah sebab ini satu inspirasi mungkin yang kita mungkin masih ada segelintir yang ada stigma kan bila kita cakap berkenaan dengan suku kaum orang asli ni. Tetapi ini bila Sherry menunjukkan satu kejayaan cukup besar kepada rakyat Malaysia, bagaimana yang membuatkan Sherry rasa tidak ada lagi sebenarnya halangan di kalangan suku kaum orang asli untuk menempuh kejayaan di luar negara?
Yeah. Hopefully lepas because I also tak sangka that I boleh jadi viral until like this. I also didn't even expect that I will dapat the first orang asli dalam Semenanjung Malaysia untuk mendapat ijazah kelas pertama. Yep. So hopefully right now I can break the stigmatization ataupun persepsi that orang asli could not be able to achieve what other suku kaum will achieve. Like, because there's a lot of stigmatization saying that orang asli sekarang tak habis sekolah and only think about nak kerja and don't really go beyond sekolah rendah or sekolah menengah. And hopefully with the success that I achieve, I can break that stigmatization and perception that even us orang asli pun boleh berjaya. Betul. Ya, Sherry, sebab kami terlibat secara langsung juga dalam menghasilkan beberapa dokumentari membabitkan suku kaum orang asli ni. Nak pergi sekolah tu pun satu cabaran kan. Apatah lagi nak habiskan persekolahan, kemudian melanjutkan pengajian. Sherry ni antara salah seorang yang memang buktilah bahawa ianya tidak mustahil. Macam mana sebenarnya cabaran utamalah ketika di luar negara ini, Sherry, untuk mendapatkan ijazah kelas pertama ni? Bukan senang tau. Kelas pertama. Yes, memang susah. Bila first year, bila start buat essay, saya ingat lagi markah saya memang rendah, even barely pass, not really a good grade. And because of that, sebab structure education in London is different than structure education in Malaysia. So, and even their standard of English is not what I'm used to in Malaysia. So that's why I had to enroll myself juga dalam kelas English, not academic writing, because there's a lot of international students dekat UCL, so they provide free English classes on like how to write essay or like how to do public speaking, and I enroll myself to all those classes so that I'd be able to grasp what the teaching in the UK. So setiap hari sampai pukul 3-4 pagi saya akan kat student center memang belajar. Wow. Kalau tanya like student in UCL, like student Malaysia, they always say that student center is my home because I don't really in my home often. I always kat student center belajar je. Sherry, bagaimana dengan keluarga? Kan memang daripada kecil Sherry telah diberikan sokongan yang sangat macam belajar hingga kepada maknanya capai cita-cita tu. Mungkin boleh kongsikan jugalah kan dari segi sistem sokongan Sherry sendiri dari ahli keluarga. Ahli keluarga saya memang supportive, especially my dad. He's the type of person that if you want to achieve something, you need to do it yourself. So all of us had the mindset that we need to belajar bersungguh-sungguh and whatever that, like if I want to go to overseas to study, my dad will be like, you had to do it yourself. So I had to study, get a good grade and get a scholarship and finally get into UCL. So I think this way of teaching your children is very useful to make your children work hard for whatever they want to achieve. Ya. Sherry, apa yang seterusnya bagi awak sebab dah dapat kelas pertama ni? Selepas ni macam mana? Hopefully saya akan melanjutkan pelajaran di universiti yang sama dalam kos reka bentuk or urban design. And lepas habis urban design, hopefully I'm thinking of getting a license to become a licensed urban planner. Okey. Wow. Sherry, nak tanya yang kat atas kepala tu apa? Pakai apa nama dia? Lupa dah saya. Tempuk. Apa? I think tempuk. 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 Yeah, orang mesti traditional clothing. So there's supposed to be another one, selempang, that you can see in my picture. So this one is custom made because masa tu saya dapat result saya masa August and even my family pun tak plan pun nak datang kat graduation. But after I dapat first class honour, they are like, okay, we need to go to your graduation. Wow, semua datang semua hadir Yeah, custom made. This one from Mek Job ataupun nenek dari kampung Tangkai Cermin yang specialize untuk buat tempuk dengan selempang.
Sherry, kalau Sherry masih kalau dengan keluarga dan sebagainya masih lagi bercakap dalam bahasa kaum Semai kan? Ya. Masih. Okey, kita nak dengar sikit mungkin ucapan kepada kan mungkin adik-adik Sherry kan, mungkin mana yang menonton ni menjadi sumber inspirasi, menjadi idola dalam bahasa Semai. Semai tu. Tak apa, kita faham. Okey, saya akan cuba. Memang okey. Nervous sikit sebab pertama kali cakap Semai dalam TV. Tak apa. Okey. Untuk adik-adik jangan mudah putus asa. Sebenarnya bahasa Semai ni sama je dengan bahasa Melayu. Okey. Tak apa. Teruskan je. Okey. Translatekan dia. So jangan mudah putus asa. Bu yang Angber sekarang harap-harap boleh jadi inspirasi untuk semua, dan juga kalau ada mong kesusahan ataupun mong bubu yang semua guidance ke apa ke, bolehlah message ku Instagram ataupun ku Facebook, boleh reply untuk message semua. Kalau macam guidance untuk cara belajar, cara apply universiti ke untuk local university ataupun untuk university overseas, bolehlah. Betul kan cakap kita faham? Ya. Abor. Semangat. Okey. Baik, terima kasih Sherry Suki. Tahniah juga di atas kejayaan dan juga membanggakan kami rakyat Malaysia di atas kejayaan anda. Betul. Good night. Cik. Kan dah dua. Baik, boleh tidur dengan tenang. Okey, baik. Itu dia Sherry Suki, antara yang memberikan pengalaman kita. Itulah sebenarnya juga kan. Tak, betul. Kita bagi semangat. Baik. Malaysia yang berada di luar. Okey, kita nak bertindak seketika. Selepas ni kita nak teruskan berkongsi berkenaan dengan keindahan, keunikan Malaysia ini. Malaysia ni kan pelbagai kaum. Jadi mungkin kita nak tahu juga bila ada pelbagai kaum, makanan yang sedap, pemandangan yang cantik, bahasa yang indah. Orangnya pun cantik-cantik kan. Okey, itu yang akan membawakan antara kemeriahan di Malaysia. Jangan ke mana, ini Malaysia hari ini. Okey, kami terus bersama dengan anda di Malaysia hari ini. Kita kena segak, kita kena semangat, kita kena ceria-ceria kerana kita bersama dengan tetamu yang bukan seorang, bukan dua, tapi 5 orang. Saya rasa kali ini studio B memanglah kita punya set ni penuh. Sebab kita ke tepi. Sebab kita kena ke sini. Tak apa. Kita bawakan ini keunikan dan kepelbagaian bangsa, tapi disatukan dengan satu bahasa. Betul. Bahasa Melayu. Mungkin ada yang dah berkelana keluar pun akan terus mengangkat bahasa Melayu ini sebagai bahasa pengantar rasmi kita. Ini tradisi yang perlu dijaga, tapi orang luar juga yang mempelajari bahasa Melayu, bahasa Malaysia kita ini untuk kenal adat kita, budaya kita, senanglah nak asimilasi bersama. Betul. Kan. Okey, kita perkenalkan tetamu kita hari ini di hujung sana. Lambaian. Kita ada Mak Dan, pengacara dan juga penyampai radio. Assalamualaikum. Selamat pagi Mak Dan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Molek ada mo. Molek. Kita jumpa hari kan. Ada geng. Okey. Dan kita ada Pavel Najnov. Selamat pagi. Terima kasih kerana jemput. Merupakan pemidato dari Rusia. Yang antara yang tular selalulah kalau ada pertandingan pidato ni, mereka inilah yang mengangkat bahasa Melayu juga. Dan kita perkenalkan satu keluarga ni yang bersama dengan kita di Malaysia ini, Cik Wan Zulkifli Wan Idris, Puan Syahmalini Syaminan dan juga anak dia Wan Nurul Aiman Wan Zulkifli. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang ya. Masing-masing ada pengalaman, masing-masing ada cerita. Macam mana belajar bahasa Melayu, macam mana pula keluarga Cik Wan ni. Nanti orang kata, inilah bahasa Melayu. Tapi ada cerita Sabar jap dik. Okey. Mungkin kita tanya dulu Mak Dan. Bahasa Melayu ni sebab Mak Dan dah biasa, tapi Mak Dan suka dialek Terengganu kan. Jadi mula-mula nak cakap tu macam mana? Dia dengar sedap ke macam dia mula-mulanya saya dekat dekat Pulau Kapas lah. Dan masa tu hujung tahun lah, musim tengkujuh lah. So semua mak saleh lain semua balik, tinggal saya seorang je. So yang keliling saya semua orang pulau lah. Dan saya hanya seorang je yang mak saleh kat situ. So dia macam
terpaksa, faham tak? Macam kalau kita tak belajar, kalau kita tak belajar, cuba untuk belajar bahasa dia orang, dan kita tak expect lah dia orang semua kena cakap English je sebab kita seorang ada kan. Tapi yang pasal logat Terengganu dulu, saya sebenarnya tak tahu yang saya tengah belajar logat Terengganu. Oh, ingat itu bahasa Melayu biasa. Itu sebab kita pun tanya orang, okay, this is Terengganu or this is bahasa Melayu. Malay lah, Melayu lah kan. Pergi KL, baru kita tahu sebenarnya. Aku cakap ini orang lain ni. Tapi boleh. dia menarik gitulah. Okey. Pavel ataupun panggilannya? Pasha. Pasha. Macam mana bermulanya mengambil pembelajaran bahasa Melayu ni? Sebenarnya agak biasa. Jadi saya pada bangku sekolah saya belajar bahasa Barat, bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Dan apabila saya hampir tamat sekolah, saya duduk dengan ibu bapa saya dan tanya apa saya perlu buat berikutnya. Dan mereka kata, okey, kamu agak bagus dengan bahasa-bahasa, jadi perlu tengok ke negara-negara timur karena Rusia lebih cenderung ke negara-negara timur sekarang, dan sebab tu saya mulai pilih bahasa-bahasa timur, dan ada di Rusia, di Moskow ada Moscow State University, dan di sana ada fakulti namanya Institut Negara-Negara Asia dan Afrika. Dan saya masuk institut ini, fakulti ini, dan di sana ada bahasa Melayu, dan saya pilihnya karena malangnya sebelum saya masuk ke pengajian bahasa Melayu, saya hampir tak tahu apa-apa tentang Malaysia. Ini tahun 2013. Dan saya masuk dan saya tengok, okey, bahasa Rumi, tulisan Rumi bahasa, dan saya tengok, okey, kenapa tak saya cuba cari video di YouTube, dan saya tengok, saya dengar bunyinya, bunyinya sedap dan saya putus pilih, dan saya tak saya memang bahagia kerana saya pilihnya kerana ini bahagia. Itu saja kerana sekarang saya di Malaysia, saya bekerja di negara yang tersayang dan alhamdulillah. Tak boleh lah. Awak kalau dia belum bercakap, awak dah cair. Apatah lagi bercakap. Kan Mak Dang ya? Betul. Aku dah laku dah. Mak Dang lama dah. Aku dah ni. Sekarang Pasha lah. Macam bahasa mula-mula, nak belajar tu rasa bahasa Melayu ni adalah bahasa yang mudah untuk dipelajari ataupun? Ramai orang yang kata macam tu, tapi sebenarnya saya fikir ada mudahnya dan ada susahnya. Karena sebenarnya saya fikir mungkin Dan setuju dengan saya bahawa bahasa Melayu memang logik dan analitik. Misalnya bahasa Rusia dan bahasa Inggris tak boleh kata last week I go dan dalam bahasa Melayu minggu lalu saya pergi, dan semuanya dalam masa sekarang bukan tak ada kata kerja yang mesti diubah dan semua tentu past tense dan present tense. Dan di Rusia dan dalam bahasa Inggris ini memang ketat Faham, saya faham. Ini sesuatu yang memang menarik. Hadis saya dalam bahasa Melayu ini memang logik. Tahu macam kata bunga api. Okey, bunga api ini kereta api, ini memang logik bagi saya tak ingat dah semua tu. Kata kerja kata. Tapi tentu saja saya belajar bahasa baku, mungkin boleh dengar banding dengan Dan, saya kata saya memang bahasa baku. Awak panggil dia apa tadi? Dan Dan. Okey. Yes. Okey. Saya seronok. Okey, ada ceritanya juga dengan keluarga ni. Kita nak dengar cerita Cik Wan, keluarga ni. Katanya mereka ni dah tinggal di Afrika Selatan. Yes. 14 tahun. 14 tahun. Bayangkan, selalunya kita kalau orang Malaysia pergi ke luar negara, 4 hari saja pun. Sudah. Cukup sudah. Kadang-kadang hanya di airport saja pun kita patah balik, kita sudah berubah. Tapi tidak pada keluarga ni. Bagaimana? Okey, Cik, boleh? Saya masih seronok. Cik Wan. Ya, saya. Apa ceritanya ni? Maksudnya berkelana ke Afrika Selatan, tapi masih lagi memegang teguh dengan bahasa Melayu ni sebagai bahasa perantara, macam mana? Ada satu yang menarik dekat South Africa sebenarnya, di Afrika Selatan. Saya tak tahu kalau you realise, dekat sana ada golongan Cape Malays, yang mana yang telah pergi ke Afrika Selatan lebih kurang 400 tahun yang lepas. So saya banyak bergaul dengan mereka. So mereka ingin kembali bercakap bahasa Melayu. Ramai yang ingin kembali bercakap dengan bahasa Melayu, because dia ada perkataan-perkataan Melayu dalam, kalau dia orang bercakap dalam bahasa Afrikaan.
dia ada bahasa Afrikaan berasal daripada Dutch. Dalam bahasa Afrikaan tu banyak perkataan-perkataan Melayu. Kalau kita pergi Cape Town lah, especially kalau kita pergi Cape Town, kita pergi ke Bokap, kawasan settlement untuk Cape Malays. Kalau kita jumpa dengan dia orang, dia bukan sahaja look like Malay. Dia orang memang kita pergi, dia bercakap dalam bahasa Afrikaans yang mana banyak perkataan Melayu dalam tu. Contoh, terima kasih. Terima kasih. Dia kata, kerana Allah. Dia kerana Allah tu mana? Kerana Allah. Kita kata, thank you. Dia kata, kerana Allah. Yang ada kerana Allah. Kerana Allah. So banyak lagi perkataan pisan, paran, perkataan-perkataan yang masih ada lagi dalam bahasa Afrikaan itulah. Walaupun dia hilang bahasa Melayu, sekarang ni dia orang kembali ingin belajar bahasa Melayu. Ada persatuan gabungan Melayu sedunia kalau tak silap saya yang Tan Sri Ali Rostam yang mempelopori, dia cuba untuk kembali ke Cape Town, ajar balik bahasa Melayu di sana. Kami biasalah orang Melayu, kita cubalah untuk membantu. Ini informasi yang sangat menarik ni Cik Wan. Macam Iman duduk di sana, macam mana? Sejujurnya saya rasa bahasa Melayu dia lebih baik daripada itulah, betul tak? Pasha punya. Nanti Pasha ada buka kelas tuition ke? Boleh. Panggil ya. Iman duduk sana, obviously dekat sana bercakap dengan bahasa Inggeris. Lepas tu bila balik sini, sebab duduk di Shah Alam, so most of them also English spoken. Lepas tu melanjutkan pelajaran di Universiti Melaya, ambil TESOL. So belajar juga dan mengajar dalam bahasa Inggeris. Tapi usaha sendiri untuk improve my BM sebab masuk dari remaja. So untuk masuk dari remaja, kita kena fasih bercakap dalam bahasa Melayu. So Iman cubalah a few months before that, try bercakap dengan kawan, cakap dengan family. Maksudnya bila pulang ke sini baru pulang ke sini tak fasih lagi. Masa tu baru tahu macam saya nak makan. Kita ajar. Kat sana pun bukan kita tak ajar. We spoke to them dalam bahasa Melayu. Kita cuma dia boleh faham, tapi dia orang nak cakap balik. Sebab dikelilingi oleh rakan-rakan. Sebab mereka lebih banyak masa dengan rakan-rakan. Yes, correct. Ya, Puan Syam mungkin melihat sebab asalnya dari Sarawak ya? Puan Syam, dari Sarawak. Saya dari Sarawak. Melihat kepada penggunaan bahasa Melayu ni juga kan, sebab ada orang luar juga yang belajar. Kita ni pun memang membesar sebenarnya, bila keluar tu nak kekalkan interaksi tu di luar negara tu macam mana? Macam mana? Okey. Sejujurnya di dalam rumah saya banyak bercakap Melayu dengan mereka semasa di overseas, right? Tetapi reply-nya adalah English. In fact, the smallest Saya faham keadaan tu. Saya punya anak sama juga. Berpeluh kita. Betul. Jadinya maksudnya di sini untuk maintainkan mereka faham dengan bahasa Malaysia tu, kita kerap bercakap dalam bahasa Malaysia walaupun mereka reply dalam bahasa English. Sebab nak memastikan bahawa mereka faham asal usul dan budaya kita kan. Okey. Cik Wan pun orang Terengganu ya? Saya Terengganu. Apa kata ni? Lawan dengan Mak Dang. Itulah. Lawan dah tadi, lawan dah. Tapi Cik Wan busuk. Saya busuk. Busuk. Minta maaf ya. Cik Wan wangi. Asal busuk. So dia kira border lah. So mungkin kat sana kan dia macam Kelantan sikit. Tapi ni satu benda yang saya suka lah tengok atas sofa ni lah. Even di South Africa ada apa macam masyarakat yang gabungan yang Melayu kat sana lah. So macam buat kita bangga, faham tak? Macam kita rasa bangga. Mana-mana kita pergi dalam dunia mesti kita boleh jumpa. Walaupun Malaysia ni negara yang kecil je, tapi jauh sampai lah. Betul. Mak Dan nak tanya, kan ni kan cakap Terengganu kan? Ada tak Mak Dan macam aku nak belajar bahasa Melayu yang ni lah? Ada. Sebab mula-mula saya belajar, memang saya belajar dengan kawan-kawan cakap macam ni kan. Tapi ada satu case tu yang berlaku pada saya yang buat saya macam okey, saya kena belajar. Sebab bahasa Melayu ni banyak adab. Macam saya ni belajar dekat Pulau Kapas dan belajar macam aku mu. Saya tak tahu. Saya dulu nak cakap saya rasa macam macam koya, faham tak? Rasa macam belagak nak cakap saya. Malu nak cakap saya. Tapi ada satu case tu yang saya pergi dekat pasar ni, saya baru belajar macam satu ayat untuk beli ikan. Belajar dengan kawan. So pergi dekat pasar ni dengan pakcik yang jual ikan tu. Okey, dah nampak dah pakcik ni daripada jauh kan. Pergi dekat dia, Mu, aku nak beli ikan mu. Pakcik ni macam terkejut. Kawan saya tampak je kan. Mana boleh cakap orang tua macam tu. So macam, macam mana kan. So macam kita tahu, okey, bila kita dah sampai dekat satu
tahap macam ni, kita kena belajar betul-betul sikit. Kita kena belajar adat dia. Dan sebenarnya saya boleh je cakap KL sikit dan boleh belajar tu sikit. Tapi brand saya, keunikan saya ada Terengganu. Saya kekalkan dia. Itu dia jadi makdang itu. Tak jadi makdam, tak jadi. Mungkin berbeza sebab makdam bermula dengan satu pembelajaran yang tidak formal kan. Kemudian barulah tahu belajar-belajar. Tapi Pasha ni bermula dengan sesuatu yang formal. Faham tak apa yang makdang kecek? Hampir semua. Tapi bila mau cerita tentang bahasa pasar ni, bahasa pasar Kelantan ni, saya tahu apa ni. Saya sukar sikit lah. Ya, suka. Ini memang suka bagi saya faham logat, sebab ini fasih dan ada bukan saya atau aku dan kata yang sama sekali lain. Saya apa ni? Laju belajar. Tapi saya cuba tangkap, pick up. Tentu saja karena saya hampir 3 tahun di sini, saya pick up kata-kata tertentu. Bukan cepat karena ada pandemik, tapi sekarang lebih cepat. Saya cuba, saya berkelilingi ke berbagai negeri. Berjalan banyak ke negeri lainnya. Saya cuba supaya boleh pergi ke berbagai kampung, cakap dan dengar. Pasha adalah seorang pemidato kan? Betul, ya. Pastinya ada perkataan-perkataan yang awak rasa macam wow, sebenarnya adalah perkataan yang sukar tapi awak boleh lapaskan, yang bukan kata tutur harian kami ni, Pasha. Saya fikir saya memang ada rasa wow bila saya cerita pantun, bila saya kata pantun, kerana saya diajar pantun bila pada bangku universiti kami belajar pantun, dan apabila saya berpidato pada tahun 2015 dalam PABM, Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu Piala Perdana Menteri, saya pernah berpantun di sana, dan saya memang suka ni. Saya satu keunikan bahasa dan budaya pada masa sama orang Melayu. Okey. Masih ingat pantunnya? Baru nak tanya. Saya boleh kata sekarang. Kalau pernah bagi dikata, silakan tuan hamba mau berbicara. Saya ada satu pantun yang tergembira saya, yang paling saya gembira ini apa? Sekejap. Jangan masuk mulut buaya, jangan pula mulut singa. Bahasa itu jambatan budaya, penghubung sesama umat manusia. Tapi pembayangnya pasal buaya dengan singa. Pertama tu, jangan masuk mulut buaya. Jangan tunjuk kepada saya. Okey, Cik Wan. Okey, kita dengar kepelbagaian makdam dengan Terenganunya, Pasha dengan bahasa Melayu yang betul, yang ada frasa yang betul, tata bahasa yang betul. Jadi bagaimana kita ni kadang-kadang kita ada keluarga, kita ada anak yang memang membesar dengan mengikut zaman dia tertentu kan. Mengajar macam Iman sendiri, dia memang bahasa Inggerisnya menjadi bahasa utama. Macam mana nak ajar anak tu kan, bila dia dah bahasa Inggeris tu, nak ajar bahasa pasar ke ataupun nak belajar bahasa baku, sebab kita kadang sebab anak ni kalau kita cakap itu yang dia ikut. So kan lebih senang bagi mereka bahasa baku lah. Sebab dia susah juga kalau dia nak balik ke Besut, nak cakap Kelantan pun susah. Dan nak balik Sarawak nak cakap Melanau pula kan susah. Saya Melanau pula. Bergaduh-gaduh ni nak faham ni. Tak tahu langsung. Faham. Bahasa Melayu faham. Semua faham. Tapi bercakap dalam bahasa Inggeris lah. Bergaduh-gaduh. Kita ambil yang jalan tengah lah. Kita bagi yang standard, yang baku. Sudah dia faham. Which is okay lah. For them, bila balik, except one of them, my elders yang sulung, yang boleh cakap Melayu, yang the rest tak boleh. Yang lain semua tak boleh. Maknanya dia faham tapi tak boleh. So kita kena buat intensif training jugalah. Kita jemput tutor hantar balik ke Sarawak, ke kampung. Dia ada apa, orang kata anak Mak Saleh apa ni. Masuk kelas tak boleh cakap Melayu kan. Tapi bila kat sana cepat. 6 months dia orang dah, 6 bulan dia orang dah boleh. Dah boleh cakap Melayu. Dah boleh masuk kelas bahasa Melayu, boleh pembelajaran dalam bahasa Melayu, dah boleh, semua dah boleh. Except my second one lah. Dia second one tu dia susah sikit. Dia dah terketampak masa tu. Ada berapa orang ni sebenarnya? 6, saya ada 6. Macam Iman, kalau sebab kalian kan dah baca bahasa Inggeris, nak fikir ayat tu nak tukar kan lain kan. Bagaimana? Ambil masa lama tak
Dia ambil masa juga. Dia macam bila nak bercakap, sebab kita dah biasa berbahasa dalam bahasa Inggeris. Jadi when we talk, it's easier. But then kadang-kadang macam Iman akan fikir dan ambil masa. Nak susun dulu. What's the Malay word? Or macam mana Iman nak cakap? So Iman prefer Manglish. Just campur dua-dua. Yes, Iman akan campur asalkan benda tu dah sampai. Ya, betul. Dan difahamilah semua. Sebab inilah antaranya keindahan Malaysia. Terima kasih semua kalian kerana sudi bersama dengan kami. Mak Dan, Fasha, Cik Wan, Puan Syam, Iman semua kita kan. Ini satu variasi yang inilah yang membentuk Malaysia yang menjadikan kita keunikan untuk kita bersama. Mak Dan pantun ke? Tak ada. Ada nanti lah bagi ya. Nanti tepi ya. Tepi. Aduh Mak Dan. Betul. Kena follow Instagram. Okey, terima kasih sekali lagi ya. Kita nak teruskan perkongsian kali selepas ni daripada keindahan berbahasa ni, kita nak berteater pula. Ya, keindahan teater. Teater pun perlukan bahasa. Tapi teater ni pasal madu, betul lah tadi pasal buaya tadi tu. Saya benci awak. Okey, kita berehat dulu semua selepas ini di Malaysia. Hello? Balai Polis Awangi? Hello? Terima kasih. Balai Polis Keramat? Hello? Okay, thank you. Macam ni Tuan, saya minta maaf sebab saya ganggu. Tapi saya nak melaporkan yang suami saya tak balik dari malam tadi. Hello? Balai Polis Keramat? Ya, saya risaulah dengan keadaan suami saya. Selamat bin Johan. Saya Bibi. Saya Mimi. Nombor 8. Nombor 47. Tingkat 25. Level 12. Pangsapuri Sungai Baru, Kampung Baru. Pangsapuri Kayangan Keramat. Tuan, sekarang ni suami saya tak balik daripada malam semalam. Macam mana ni? Sepatutnya dia balik pukul 7.30 pagi. Shift malam? Shift pagi. Sekarang ni dah pukul 8.30. Biasanya dia dah balik dah, Tuan. Sepatutnya dia dah balik dah sekarang. Mungkin dia terlalu letih. Tertidur dalam teksi? Hospital? Belum lagi. Okey, thank you. Dia lelaki kebanyakan je, Tuan. No. Dia lelaki biasa je, Tuan. Paru dekat muka? No, tak ada. Saya Tuan Hanif. Dua-duanya kami dah jumpai untuk berada di sini. Silakan kepada Cik Selamat yang sama tu. Silakan. Selamat dijumpai. Selamat dijumpai. Tarik rambut. Nampak korang gelak tadi. Okey, ini dia apa? Kita nak keluarkan berkenaan dengan sebuah teater. Pelakon-pelakonnya cukup handal juga. Dah dengar sikit tadi, saya pun macam, Kang. Kang, awak takut jadi yang terkalut yang ketiga kan? Ini dia Maduku Terpaling Kalut. Ya, itulah madu-madunya tadi kami bawakan kepada anda. Kita perkenalkan, kita ada Puteri Sarah, Ana Jobling, Azrael Ismail dan juga Azhar Zainal selaku pengarahnya ya. Ya, saya. Ya, selamat datang ke empat-empatnya. Okey, apa ceritanya sebenarnya teater ni? Sebab ini bukan kali pertama teater ni dipentaskan. Ini edisi ketiga ya. Betul. Macam mana tu sebenarnya, Azhar? Okey, cerita ni berkenaan dengan seorang lelaki yang bernama Selamat ni. Dia berkahwin dua. Kemudian dirahsiakan perkahwinannya dan pada satu hari itu terjadi satu tragedi kata Selamat di mana tragedi itu memungkinkan dia terkantoilah berbini dua. Dia acah-acah jadi hero, dia pergi selamatkan ada satu kes ragut dan muka dia terpampang di dalam akhbar. Kemudian kekalutan tu bermula daripada malam selepas dia bergaduh bergelut tu. Dia confuse di balai polis, dia bagi alamat bini tua. Dekat hospital dia bagi alamat bini muda. Start dari situ, itulah kekalutan dia yang berlaku. Baik. Kalau betul ni, kalau betul. Okey. Azhar sebagai Selamat Yes, betul. Selamat. Tak selamat. Selamat. Bila diberikan watak ini kan, kata Maduku Terpaling Kalut, betul jadi pula yang memadukan isteri-isterimu. Bagaimana? Okey, bila diorang offer karakter Selamat ni, okey, dia actually teater. Dia kalau orang kenal saya memang pelakon. TV is different dengan teater. Cuma saya ada pengalaman buat teater sebelum ni, cuma berbeza genre dia lain. Memang lain sangat. Cuma saya memang lepas saya buat first teater itu, saya memang rasa macam nak buat second. Tapi teater ni susah sikit kita nak dapat macam offer tu. Lagi satu sebab komitmen dia lain. Dia macam show dia 4 hari, contoh 4 hari. Tapi dia punya komitmen tu sebulan sebenarnya. Sebab sebulan 2 bulan sebab kita orang kena rehearsal. Sebab benda ni live. Kita orang tak boleh tersasul masa benda tu. Bila dah baca skrip tu, memang agak berlainan dengan drama. Sebab dia punya dialog
pendek-pendek je. Pap. Sebab macam tak biasa pula. Biasa kita kalau macam drama ataupun punya experience before kat teater ni, dialog yang panjang. Macam lagi senang ingat pula. Yang macam pendek macam kita orang kena fast. Macam fast komedi ni, kita orang kena laju. Mana everyone kena ingat dia punya next apa. Kalau macam kita orang pairing 5 orang, ini betul-betul timbul. Dia kena pap. Sebab Selamat ni memang dia memang kena dia kena cover yang dia tak kahwin dua tu. Sebab dua-dua dia dua rumah, dua-dua pula ada tengah-tengah tu ada orang lain masuk nak kantor, tapi akhirnya tak tahulah kantor kita tak sure lagi kan. Pandai awak pilih tapi ini pertama. Kenalkan isteri? Isteri pertama saya Bibi. Ni agak garang. Agak garang. Cara duduk pun tahu ni. Balik selipar tahu ni. Dan inilah isteri saya kedua Mimi. Tapi awak cari pun Bibi, Mimi tukar tengah-tengah. Ada nama penuh tapi kita pendekkan je. Bibi, macam mana sebenarnya dilamar untuk teater ni? Itulah rezeki. Sebab first time buat teater, tak sangka. Masa tu tengah syuting drama, tiba-tiba dapat panggilan telefon, dilamar. Jadi bila jumpa meeting, terus tak fikir panjang, terus kata okey. Sebab memang excited, teringin sangat nak berlakon teater, sebab rasa macam bila masuk ke alam teater, dia berasapkan kita punya skills. Lakonan kita belajar berlakon. Sarah ni pertama kali ke teater? Pertama kali. Pertama kali. Wow. Saya tahu teater memang susah. Memang susah. Saya tahu. Saya kalau bini pertama, saya bini kedua, itu bukan maknanya saya lagi garang. Dia tak tunggu tadi sampai telefon ni. Rempas yang telefon tadi. Ana watak sebagai Mimi, saya sukalah nama Mimi ni. Saya ada sejarah sikit dengan nama Mimi ni. Ini mencabar tak awak untuk berlakon teater? Sebab kita kenali awak di skrin TV juga kan? Ana mencabar sikit sebab Ana tak pernah buat teater sebelum ni. Ana memang buat drama saja. So lakonan dia sangat berbeza sebab bila teater you kena main besar, you kena project suara and then movement kena besar, especially untuk this farce comedy kita kena exaggerate kita punya movement. So kalau kat drama dia macam sikit-sikit je, Kalau tak salah boleh cut. Kalau salah boleh cut buat lagi, tapi ni tak boleh. Sekali jalan juga. Saya nak tanya Azhar lah. Kenapa Azhar? Pemilihan pelakon ni siapa yang buat? Okey, pemilihan pelakon sebenarnya dari pihak produksi lah, Mas Tim. Dan saya menerima pelakon-pelakon ini dan saya percaya yang mereka ini boleh menjayakan pementasan teater Madu Kukala ini, di mana bila orang percaya kat kita, kita kena percaya pikul tanggungjawab tu. Sebab kan ada setengahnya macam nak ambil orang yang dah bersenang teater, tapi ini kebanyakan macam baru pertama kali dan sebagainya. Ini kalian punya cabaran dan kalian punya cabaran juga. Betul, memang mencabarlah sebenarnya. Terus terang memang mencabar sebab kebanyakannya mereka tidak biasa dengan stage presentation, blocking, bagaimana untuk deliver kita punya apa orang kata karakter tu kepada audience, how to adapt karakter punya energy tu through yang macam dia cakap tempo, dia punya tempo. Contoh, boleh bagi contoh ke? Korang ingat kalian ada scene yang ingat ada tak yang macam perlukan pap. Macam tadi tu pap lah tu sebenarnya, dan dia tu awal betul-betul di permulaan cerita. Buka-buka dah macam tu. Buka-buka dah macam tu. Tapi saya suka teaser tu. Tapi saya perempuan saya suka part yang kahwin dua je. Part yang gaduh-gaduh ni saya tak suka sangat. So dia punya kekalutan tu dia akan develop sampai orang akan ada adrenaline rush tu lah untuk menonton pementasan ni. Sebab tu namanya Maduku Terpaling Kalut. Azril pun kali kedua berlakon teater dah kahwin dua dah. Kahwin dua dah. Okey, macam mana sebenarnya sebab sambutan ataupun akan dipentaskan pada 29, 30 September ni, 1 dan 2 Oktober. Setakat ni masih lagi terbuka kepada orang ramai untuk menyaksikan? Betul. Masih lagi terbuka. Diorang boleh beli tiket ni dekat www.16.my. Hebat. Tapi kalian masing-masing ada jadual penggambaran masing-masing. Bagaimana nak satukan latihan tu? Ana rasa sebab sebelum ni kita orang memang dah fix untuk commit dekat teater ni. So buat masa sekarang Ana memang tak ambil job drama lain-lain. Sebab ni pun sama. Teater adalah sesuatu yang baru untuk Sarah. Jadi memang kita dah lapangkan jadual. Kita bagi 100% dekat
200% kat TV. 200%. Alhamdulillah. Tapi ada jeling-jeling kan. Takkan 100 je. Teater pun madu 200 lah. Semua dua. Okey, mungkin 29.30 lepas tu 1 dan 2 Oktober. Dia time dia ada macam mana? Ada kali pementasan? Okey, untuk 29 dan 30 September pementasan waktu malam 8 malam dan untuk 1 dan 2 Oktober kita ada matinee show petang dan malam 3 petang dan 8 malam. Wow, ni menuntut kerja keras semua dari pelakon. Okey, sedikit sebab ini kan fast kan. Kalian pun kena tunjukkan kepada kami kenapa perlu menonton Selamat, Mimi dan juga Bibi. Kenapa? Bibi dulu. Kerana dia adalah fast komedi, dia kelakar dan dia lain daripada yang lain. Confirm korang akan gelak dan korang akan tak kering gusi. Okey, betul. Dah habis dah dijawab semua tu. Okay, sebab kita orang ada and korang akan suka tengok and kita orang I think we put in a lot of hard work and commitment and I rasa korang akan memang suka enjoy tengok. Selamat. Macam mana cakap tu, cerita ni fast komedi. Lain sebab kita orang kalau korang semua tengok kita orang pelakon drama, pelakon TV, kali kita orang boleh tengok live kita orang berlakon pula. Tapi ada lagi tiga orang, lagi 2 orang. Lagi 2 karakter tiga karakter lagi yang lain. Tapi dia bukan pelakon. Kita mixkan dia orang. So nampak ada color kat situ. Joe semua pun ada. Joe, kali Joe. Selamat, kita nak dengarlah satu dialog daripada Selamat. Yang mungkin tak selamat sangat. Tak selamat sangat. Oh, I know. Mana? Yang I Oh, yang tu. Tu boleh cakap je lah. Jangan buat. Kalau tak saya pun nak diselamatkan. Awak jangan tak nyanyi kat luar tu kan. Tapi kalau real punya lagi nampak dramatik sikit, tapi kita cover sikit. I just cut it, okay? Terutamanya sakit kepala. Itu sakit kepala sayang, bukan kepala abang. Dia macam sweet, tapi kalau betul-betul lagi tapi kena tengoklah. Lagi exaggeration. Itu maksudnya kan bila di dalam teater ni perbuatannya itu diperbesarkan dan emosi dan itu lebih diperjelaskan. Bila untuk menyentuh tu selalunya orang sentuh seperti ini. Kita tambah lagi emosi dia, sentuh dengan renungan mata dia akan macam itulah. Kalau macam ni sakit kepala pun okey. Selalu sakit kepala pun saya okey. Kalau awak yang sakit kepala saya lari dulu. Okey, kena tengok sebab boleh dapatkan tiket secara atas talian dalam talian di www.onetix.com.my dengan harga bermula RM88, RM118, RM168, RM198. Jadi bolehlah menonton 29, 30 September dan 1 dan 2 Oktober. Okey, Maduku terpaling kalut. Semoga berjaya semua. Thank you. Memerlukan kerjasama semua kan? Thank you. Okey, kita nak berteriak seketika di MSI. Sakit kepala. Sakit kepala pada pang. Kami nak kongsikan apa yang ada di Dada Akhbar hari ini. Saya mulakan di Harian Metro. Ini di muka hadapan. Saya nak baca sikit dalam muka hadapan ni. Dia kata, jadikan 2 anak perempuan sebagai hamba nafsu, bapa iblis. Ini di muka hadapannya. Bimbang ibu akan diceraikan menyebabkan 2 beradik merelakan diri menjadi pemuas nafsu bapa sendiri sejak berusia 12 tahun. Dan perbuatan ni dah berlarutan bertahun-tahun dan akhirnya terbongkar pada 5 September lalu selepas ibu mangsa menyaksikan sendiri perbuatan terkutuk ke atas anak mereka. Jadi beritahu itu satu laporan polis telah dibuat dan si bapa kini telah direman 14 hari. Itu di muka hadapan. Tapi yang menarik ni halaman kedua saya rasa nak cerita pasal ni sebab semua sekarang ni zaman sekarang ni semua nak cantik. Okey. Semua nak cantik, adik-adik nak cantik tapi nak cantik dengan harga yang murah. Betul. Bila adanya permintaan maka adalah ni menawarkan tawaran perkhidmatan pakar estetik sarjana YouTube. Jadi KKM serbu kediaman gadis tawar pelbagai khidmat perubatan kecantikan tanpa tauliah. Jadi harganya serendah RM40 pun dah boleh dapat dah. Jadi macam ini antara takut jugalah dik. Betul. Kalau tak ada tauliah, kalau buat apa-apa kat muka tu ke, risiko cacat selamanya pun boleh mengundang juga kan? Ya, dan ini bukan baru berlaku dah lama juga dan itu antara perkongsian di Harian Metro. Saya nak teruskan di Berita Harian di halaman depan satu laporan eksklusif yang dibawakan oleh wartawan Berita Harian berkenaan dengan kompaun naik 2,500 kali ganda. Ini berkaitan dengan pencemaran alam sekitar. 2019 kalau kita masih ingat
berkaitan dengan Sungai Kim Kim, pencemaran di sana, dan telah pun dilaporkan dalam belanja pembersihan sebanyak 8.5 juta ringgit Malaysia hanya untuk membersihkan kembali apa yang telah dilakukan di sana. Jadi sebab itu pihak daripada Jabatan Alam Sekitar akan meningkatkan nilai kompaun kepada 2,500 kali ganda, boleh mencecah sehingga 500,000 ringgit Malaysia ataupun 20 kali ganda juga di bawah akta sebelum ini. Jadi itu antara amaran supaya tidak lagi berulang kes dan juga kejadian yang sama. Baik, di Utusan Malaysia di halaman hadapan ini, gambar ni saya tertarik juga. Ini antara persediaan banjir. Seorang penduduk, Muhammad Omar, 69 tahun, melakukan kerja-kerja mendalam dan membersihkan parit di kediamannya dekat kampung Lubuk Pandan, Marang, Terengganu semalam sebagai persediaan menghadapi musim tengkujuh November ini. Ya, kita dah penghujung bulan 9 ni, bulan 10, bulan 11. Betul. Pastinya kita dah dapat tahu bahawa cuaca tidak menentu. Betul. Tapi dah hujung-hujung tahun ni hujanlah, banjir dan sebagainya, seperti di Batu Pahat kan banjir kan. Ya. Okey, itu anda boleh dapat sendiri khabar-khabar yang kami kongsikan tadi, dan sekarang kita nak kongsikan berkaitan dengan keadaan cuaca yang berlaku di dalam negara kita. Ini penting untuk kita terus pantau kerana daripada Jabatan Meteorologi Malaysia mengatakan bahawa pada hari ini semuanya dilaporkan keadaan cuaca hujan, tetapi hanya di negeri Melaka. Agak cerah jugalah berkat sambutan Hari Malaysia 16 September. Betul, hari ya, insya-Allah. Dan Sabah Sarawak. Allah. Hujan. Baik. Kita harapkan di tempat yang berisiko dinaiki banjir, perlulah bersedia daripada sekarang lah kan. Jangan tunggu dah naik baru nak buat. Saya pasti mereka juga telah melakukan strateginya kan, pemantauan bagi pihak-pihak tertentu. Itu juga turut dilaksanakan. Terus pantau keadaan dari masa ke semasa. Kita nak kongsikan ni berkaitan dengan Masak Apa Tu, sebuah program yang di mana artis kita masak di dapur dengan pasangan mereka. Ada macam-macam ragam. Kalau nak tengok gelagat pasangan selebriti yang popular memasak, jangan lupa saksikan Masak Apa Tu setiap Isnin pada hari ini 11.30 pagi. Artis jemputan pada minggu ini ada Aprena Menrose bersama dengan suaminya. Apa tu? Macam tu dia macam tu lah. Dia macam kalau mau pergi dapur, woi, nah, apa tu? Dia macam Ri, masak apa tu? Macam tu lah. Apa tu? Okey. Tapau jadi. Tapau je. Kalau saya lah. Baik. Esok MHR akan bawakan ini berkenaan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sangat penting untuk kita tahu sebab kita dah ada pengalaman dan esok kita akan kembangkan lagi berkenaan dengan perincian ini. Okey. Apa pun terima kasih menonton kami di MHI 9.30 pagi tadi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga juga apa yang sekarang ni kan emas kan dah boleh jadi pilihan. Betul. Tapi kena tengok-tengok jugalah kawasan mana yang sesuai untuk dibuka dan tidak dibuka. Ya, masih lagi 25,000 lebih kes yang aktif pada ketika ini dalam negara kita. Yang penting jaga diri, jaga kawalan ke diri. Hanif Mison dan juga Faria Haon. Jumpa lagi, senyum selalu. Bye-bye. Terasa tercapainya kelakianku ini dengan sikapmu. Entahlah aku ini